Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita. Malam ini sambungan surah Al-Baqarah, muka surat 19, ayat yang ke-122. Ayat 122. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kita hidayah untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga kita mohon supaya memahamkan kita apa perkara sebenar yang tercatat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. Alhamdulillah. Pada minggu sebelum ini kita dah tengok ayat yang ke-121, iaitu rumusan daripada pembicaraan ataupun pembongkaran Allah mengenai sifat-sifat kedegilan ataupun kejahilan golongan Yahudi. Sifat-sifat kedegilan, sifat-sifat kesombongan dia. Dalam ayat yang ke-121 sebelum ini, Allah dah buat rumusan bahawasanya sedegil-degil orang Yahudi yang ada kitab, sekiranya mereka memahami kitab mereka, yakni kitab Taurat, mereka baca kitab mereka dengan penuh kefahaman dan penuh keikhlasan, maka sebenarnya mereka akan beriman kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti Al-Quran. Dan Allah rumuskan, iaitu allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Kalau mereka memang dianugerahkan kitab, kalau mereka baca betul-betul kitab mereka dengan faham dan beramal dengan kitab tersebut, ulaika yu'minuna bih, mereka akan beriman dengan kitab Al-Quran, beriman dengan Nabi sebagai seorang Nabi tersebut. Itu maksud. Maka
ibrah untuk kita orang mukmin kalau kita ada Quran tapi tak baca Quran sebagaimana Allah arahkan orang Yahudi baca Taurat, maka tidak ada sebab kita tak ikut ajaran Yahudi. Orang Yahudi kalau dia baca kitab dia akan beriman pada Al-Quran pasal dia faham kitab mereka. Tapi kalau orang Islam tak faham Quran, maka ada kemungkinan kita ditarik oleh Yahudi nak ikut, bukan ikut agama, ikut amalan-amalan dia, apa-apa amalan dia yang masyarakat terpengaruh dengan medsos sekarang ini, maka sekiranya itu merupakan alaman-alaman yang melarakan, itu amalan-amalan dia. Kejahilan kita membenarkan ataupun beramal dengan ayat yang Allah bagi tahu orang Yahudi ini, yakni baca kitab Taurat tanpa baca dengan faham, maka memberi peluang kepada orang Islam pun yang ada kitab Al-Quran akan ikut amalan-amalan ataupun ajaran-ajaran mereka. Itu penutuplah. Penutup dengan panjang lebar Allah cerita. Bukan penutup kesimpulan. Daripada ayat 40 hingga ayat 121 ini, kisah ataupun Allah membongkarkan perangai-perangai keburukan-keburukan Yahudi supaya masyarakat Madinah tahu yang orang Yahudi ini sebenarnya penuh dengan keburukan dan kesombongan. Kenapa mereka memuliakan orang Yahudi dari mengambil ilmu bersama-sama dengan Nabi kita, mereka pergi belajar juga dengan ilmuwan-ilmuwan Yahudi tersebut. Maka habis cerita, maka sebagai penutup malam ini, penutup kisah Yahudi dalam yang Allah cerita ini, penutup dia Allah sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah menyeru kembali. Allah menyeru kembali ini merupakan pengulangan semula. I'adah mula-mula surah Al-Baqarah yang kisah Yahudi, Allah dia buat i'adah, pengulangan semula. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, apa dia? Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah, kenanglah jasa Allah bagi nikmat kepada tok nenek kamu. Tok nenek kamu terlalu jahat, wahai Bani Israel. Berbagai-bagai hal dia buat, berbagai-bagai perkara yang dilawan aku. Allah kata, tapi aku tak hilangkan baka mereka. Aku masih kekalkan kamu sebagai anak cucu mereka, tapi kamu sebagai anak cucu mereka dah kamu tahu dah perangai tok nenek kamu macam itu, maka kenanglah betapa besarnya nikmat aku daripada dulu hingga sekarang ini yang aku anugerahkan kepada kamu, wahai Bani Israel. Ibrah untuk kita pun macam itulah. Cuba kita kenal kembali apa nikmat yang Allah beri kepada kita sekarang ini. Terlalu banyak nikmat. Tetapi yang menjadi masalah, Allah tukang bagi nikmat. Sama ada nikmat kesihatan ke, nikmat harta benda ke, nikmat populariti ke, nikmat kuasa ke, nikmat kebahagiaan keluarga ke. Apa-apa nikmat yang Allah bagi, Allah tenggelam. Kita hanya hasil nikmat tersebut, kita cenderung kepada menjadi hamba kepada nikmat tersebut. Allah bagi harta, kita sanggup menjadi hamba kepada harta, buat perkara-perkara yang menyalahi tuntutan Allah. Allah bagi kesihatan, kita menjadi hamba pada kesihatan kita, dengan kesihatan badan kita, dengan kesegaran badan kita, kita membuat perkara-perkara yang bercanggah dengan arahan Allah. Apa-apa saja Allah beri nikmat supaya kita memikirkan, wahai hamba, nikmat tersebut daripada aku, kenapa kamu tak kenang jasa aku? Kenapa kamu tak bersyukur dengan aku? Mana ayat ini nak suruh kita balas, kenang jasa Allah dengan menambahkan kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibrah untuk kita lah. Allah menyeru bangsa Yahudi ataupun Bani Israel supaya kenang jasa dia semula. Bukan setakat itu saja. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan juga kami juga memberi faddaltukum, memberi kelebihan kamu sebagai Bani Israel berbanding dengan bangsa-bangsa lain di zaman itu. Wahai Bani Israel, banyak sangat nikmat, banyak sangat kelebihan yang tak terkira nak banding dengan bangsa-bangsa lain di ketika itu. Nikmat aku bagi, kelebihan rupa paras, kelebihan ilmu, kelebihan kekayaan, segala aspek Bani Israel atau bangsa ini Allah lebihkan. Kenapa kamu tak kenang jasa aku, wahai Bani Israel? Tengok Allah merayu, menyeru kembali. Dah cerita keburukan-keburukan tersebut, cerita hukuman-hukuman dia, Allah
penutup perbandingan pembongkaran Yahudi dengan menyeru Bani Israel supaya jangan jadi tok nenek kamu, kembali kepada masuk Islamlah supaya kamu aku tidak humbankan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana bila Allah seru pujuk dalam ayat yang 123, Allah ugut, dipanggil ayat tahwif, ayat ancaman ukhrawi. Wahai hamba, kalau aku pujuk macam ini, kamu degil juga. Aku pujuk macam ini, aku kenang supaya nikmat-nikmat aku, kamu tak bersyukur juga. Kamu tak menambahkan ketaatan juga. Ini ugutan yang menunggu orang untuk Bani Israel ataupun ibrah untuk kita pembaca Al-Quran. Tengok ayat 123. Wattaqu yaumal la tajzi. Dan takutlah kamu, kita kena terjemah ke sini, ada takdir bersungguh-sungguh, bukan takut main-main. Wattaqu yaumal la tajzi. Takutlah kamu semua wahai Bani Israel dengan bersungguh-sungguh. Takut dengan apa? Yaumal la tajzi nafsum ma nafsin syai'a. Takutlah satu hari apa dia? La tajzi, tidak menolong, tidak dapat menolong nafsun an nafsin syai'a, setiap seseorang daripada segala sesuatu. Memang satu hari itu di mana kamu tak mampu nak menolong di antara satu sama lain. Siapa hari itu? Dalam ayat kita baca surah Abasa ada, fa iza ja'atis sakhah, sehingga satu hari pekikan. Allah ugut sini satu hari di mana hari tersebut tidak ada seorang boleh tolong kamu. Dalam ayat yang lain nak tafsirnya, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi, satu hari yang orang lari daripada saudaranya. Mana bila kita dibangkitkan balik, kita dunia sayang menyayang di antara satu lain, sayang menyayang di antara saudara kita, sayang menyayang antara suami mak kita, ayah kita, sayang menyayang di antara kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Allah kata, pada hari yang Allah warning ini, kalau kamu tak taat dengan aku, kamu tak bersyukur dengan aku, maka ketika itu hari yang amat menakutkan. Semua orang akan lari daripada saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, mak dengan bapak kamu pun akan lari satu sama lain. Takut orang tuntut kesalahan dia. Wa ummihi wa abi, anak dengan mak. Lepas tu wa sahibatihi wa bani, mak-mak, isteri-isteri dan anak-anak dia pun akan lari pada kita semua. Mana hari itu nafsi-nafsi. Sekarang ini kamu tak apa, kamu tak taat pun kamu boleh membahagiakan keluarga kamu, pergi makan sekali, minum sekali apa-apa sajalah buat sayangnya kita keluarga kita. Tapi bila pada hari tersebut, hari Allah warning ini, kalau kamu tak taat dengan aku, tak ikut apa-apa arahan aku dan kitab aku, tak beramal kitab aku, hari tersebut hari-hari yang seorang pun tak boleh tolong orang lain. Mak tak tolong bapak, tak boleh tolong anak, masing-masing ayat tadi, masing-masing melarikan diri daripada hari tersebut. Sekarang anak sakit sikit, kita pergi beli ubat, hantar hospital, cari apa-apa untuk menyelesaikan masalah dia. Berbagai-bagai cara kita tolong keluarga kita. Tapi hari sana masing-masing kata mengata di satu sama lain, masing-masing akan cuba lari, melarikan diri daripada ahli-ahli keluarga semua sekala. Semua sekali. Tersasul ayat tadi lah. Masing-masing tak bertolong hari tu. Lepas tu wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima minha, daripadanya sebarang tebusan. Tak terima. Dalam ayat yang lain surah Hamim, Allah ceritakan bila nampak azab Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mati ini nampak saja, dia kata kalau atas dunia itu segala harta yang aku cari satu dunia dan isinya pun aku tak mampu nak menebus kesalahan aku sekarang ini. Segala harta satu dunia tak mampu. Dan hari itu juga dalam surah Hamim juga cerita apa? Aku sanggup menebus. Aku jual anak aku jual bini aku jual segala keluarga aku untuk membebaskan aku daripada neraka jahanam. Tengok, sampai ke tahap itu kita sanggup. Tapi sekarang kita tak jaga. Tak jaga keluarga kita, tak jaga anak bini kita. Ke sana tak ada kasih sayang dah. Sanggup jual mereka, janji kita ditebus. Itu maksudnya. Maka amat-amat mengerikan ayatnya. Wala yuqbalu minha adlun, tidak akan diterima sebarang tebusan untuk membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua dah. Ini ugutan. Ingat untuk kita ni, walaupun untuk Bani Israel
maka kita membaca Al-Quran pengajaran untuk kita. Yang ketiga, wala tanfa'uha syafa'atun, wala tanfa'uha, maka tidak bermanfaat bagi mereka sebarang syafaat. Kita atas dunia ini, kita mengamalkan sunnah, kononnya dapat syafaat Nabi. Kita baca Al-Quran, kononnya kita mengharapkan syafaat Al-Quran. Kita puasa dengan harapan dapat syafaat puasa. Berbagai-bagai syafaat yang menunggu kita. Tetapi disebabkan akidah kita lari, disebabkan kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala syafaat tadi terbatal. Tidak ada ruang, tidak ada manfaat sebarang syafaat yang sepatutnya kita dapat. Tapi akibat akidah kita yang lari daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Yahudi, pasal dia tak beriman dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, segala syafaat akan hilang segala-galanya. 3 dah. Maka amat malang sama sekali bila seseorang yang kerana kejahilan Al-Quran menyebabkan akidah dia terpeso, maka syafaat yang amat luas terbentang untuk menunggu dia terbatal pasal akidah yang tak betul tadi. 3. Yang keempat, walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong lagi. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Mereka tidak akan mendapat belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, Allah kata, aku tak akan tolong mereka. Aku sikit pun tidak ada belas kasihan kepada hamba aku yang masa atas dunia dulu amat jauh dengan aku, tidak bersyukur dengan segala nikmat yang aku bagi pada mereka. Mereka tak bincang nikmat-nikmat tersebut, mereka tak taat dengan aku, maka pada hari ini aku sikit pun tidak ada belas kasihan pada mereka. Walahum yunsurun, dan mereka pasti aku tidak tolong mereka lagi. Habis peluang. 4 peluang yang Allah kata ancaman sedang menunggu kita sekiranya kita tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dari sini taatan sebagaimana kita taat mengikut ajaran-ajaran yang Allah gariskan supaya kita baca betul-betul Quran kita, faham betul-betul Quran kita, beramal dengan betul-betul Quran kita dan menyebarkan Al-Quran kita. Itu baru kita betul-betul faham apa arahan Allah, apa larangan Allah sebenarnya. Maka habislah selesai bab Allah membongkarkan kejahatan Yahudi yang 100 lebih ayat. Kisah mereka saja. Maka kita sebagai pembaca Al-Quran, begitu degilnya Yahudi, maka kalau aku bersifat sedemikian juga, maka kita termasuk golongan-golongan Yahudi tadi. Maka kita pun dah tahu dah, maka buang apa? Buang sifat-sifat tersebut. Kita berdoa dengan Allah, wahai Allah, jauhilah aku hijab. Dipanggil hijab apa? Hijab perangai, hijab tabiat, hijabun tabi'ahu, hijab perangai, hijab resmi, hijab adat resam, ataupun hijab tak kenal Allah secara hijabu su'il, kejahatan tak mengenal Allah dengan keadaan yang benar. Itu maksudnya 3 hijab. Dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah yang kita mengaji setiap hari Ahad tersebut, ada nyatakan Syekh Walillah menggariskan hijab kita ini ada 3 jenis hijab. Yang pertama hijab tabiat. Apa hijab tabiat? Kita duduk hari-hari, tabiat kita buat sekian-sekian, maka kita pun nak tinggalkan hijab itu pasal dah menjadi kebiasaan bagi kita. Oh, tak apa kita buat pun, pasal dah biasa kita. Yang kedua hijab resmi, hijab adat resam, dan masyarakat biasa buat perkara tersebut, kita sambung juga. Yang ketiga, hijab tidak kenal Allah. Bagaimana tidak kenal Allah? Tidak kenal Allah seperti Allah cerita dalam kitab Al-Qurannya. Ketiga-tiga sebut kita berdoa dengan Allah, wahai Allah, janganlah kamu tu hijab aku atas 3 jenis hijab ini. Itu maksudnya supaya kita, Allah buka semua sekali hijab tersebut, maka kita boleh faham segala hijab tabiat. Kita akan tinggalkan tabiat jahat, tabiat bid'ah, tabiat kufur, segala resam masyarakat yang bid'ah, resam masyarakat yang kufur, kita tinggalkan. Segala hijab yang kita tak kenal Allah. Tak. Allah kata dalam Al-Quran, ada hajat minta dengan aku, ada masalah minta dengan aku, tapi kita bertawassul dengan selain Allah. Kononnya dengan selain Allah pun boleh bertawassul juga. Itu hijab tidak kenal Allah dengan sepatutnya.
Maka 3 jenis hijab, maka kita berdoa lah. Bila baca ni, kita berdoa dengan Allah supaya jauhi kita daripada hijab-hijab yang sedemikian rupa. InsyaAllah. Jadi bila Allah buka, kita cepat tangkap baca Quran sekali, terus memahami apa maksud Allah sebenarnya, insyaAllah. Habis. Maka tutup dia. Maka sekarang ini kita masuk tajuk yang kedua. Dalam Al-Quran, kita ingat 3 perkara penting dalam Al-Quran yang Allah nak ulang berkali-kali. Allah nak memperkenalkan diri dia supaya kita kenal Allah dan kita tidak buat perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik, hijab tadi. Yang kedua, Allah nak memperkenalkan risalah, nak memperkenalkan nabinya. Bila kita kenal Nabi, belajar hadis, belajar sunnah Nabi, tengok amalan-amalan Nabi, maka akan terkeluar kita daripada hijab tabiat dan hijab adab bersama masyarakat tadi. Dah tahu dah amalan Nabi macam mana, amalan sahabat macam mana. Kalau amalan masyarakat, resam masyarakat tak sama dengan Nabi, tinggal. Jadi bila Allah buka hijab tersebut, maka dia akan masuk kita, tidak ada rasa sayang nak tinggal hijab adab dan resam tadi. Yang problem sekarang ini, kita sayang nak tinggal. Benda senang, tinggal je. Tapi sayang nak tinggal. Pasal apa? Pasal terkesan dengan masyarakat, terkesan dengan tabiat tadi. Jadi bila Allah buka tadi, senang. Masuk, tak ada masalah. Tinggal, senang cerita saja. Itu Maka kita belajar ini, Allah kenakan tajuk baru, yakni Rasulnya. Kenal tentang risalah. Kenapa? Pasal yang orang Yahudi ini, bangsa Bani Israel ini, dia kata, kami keturunan baik-baik. Ini salah satu faktor yang dia tidak terima Nabi. Dia kata, kami keturunan Bani Israel, kami keturunan Nabi Allah Ibrahim, atuk kami daripada keturunan Nabi Ishak, daripada Nabi Ishak dia kata pergi kepada Nabi Yaqub, yakni Israel tadi, pergi Nabi Yusuf, terus pergi Nabi Musa, terus pergi Nabi Isa. Tengok, kami semua ulul azmi, kaum-kaum kami, hebat Nabi kami. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, atas lagi tu, semua Nabi ulul azmi yang hebat. Dari segi ujian-ujian dia. Kamu apanya? Muhammad orang Arab, tidak ada keturunan. Dia mengatakan, mengutuk orang Arab. Apalah kamu ni orang Arab saja? Tengok kami ni, keturunan kekasih Allah, hebat bangsa kami ni. Maka Allah jawab persoalan mereka ini. Wahai Bani Israel, sebenarnya kamu dengan Muhammad itu dari segi nasab dia adalah anak saudara dengan pak saudara. Orang Arab pak saudara kepada orang Israel tersebut. Kenapa pak saudara? Pasal daripada Ibrahim ada 2 anak, satu Ishak, satu Ismail. Daripada keturunan Ishak tadi menjadi golongan-golongan Israel tadi. Anak dia ada. Dan daripada keturunan Ismail, Nabi serta Nabi Muhammad SAW. Jadi anak kepada Ishak, Yaqub tu Israel. Jadi mana Nabi Ismail ni pak saudara kepada Nabi Yaqub, Israel ni. Jadi orang Arab dengan orang Israel ni amat rapat, nasab pak saudara dengan anak saudara sebenarnya. Jadi kenapa kamu condemn orang Arab? Kenapa kamu tak boleh terima? Maka dengan cara dia, maka Allah perkenal lah. Wahai Yahudi, tengok, aku akan perkenalkan kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, bagaimana Arab ini membina Kaabah. Dia bercerita bagi Nabi Allah Ibrahim. Nampak maksud tak? Kenapa kita tanya, kenapa Allah cerita Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah? Pasal Allah nak ceritakan kesamaran masyarakat Yahudi yang mereka mengatakan mereka sahaja daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, sedangkan Nabi Muhammad ini daripada keturunan orang Arab biasa saja. Allah nafikan kesamaran mereka tadi. Maka Allah cerita Nabi Allah Ibrahim mula-mula, cerita Nabi Allah Ibrahim. Tengok, ini baru Nabi Allah Ibrahim. Dan Allah akan cerita Nabi Muhammad lahir, kita semua lahir pun atas doa Nabi Allah Ibrahim semua sekali. Orang Yahudi boleh terima Nabi Ibrahim, orang Nasara boleh terima, semua boleh terima Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim seorang yang hebat. Kita pun terima Nabi Allah Ibrahim. Tengok baca-baca. Wa izibtala Ibrahim, dan ingat ketika Nabi Ibrahim diuji. Wa izibtala, dan ketika menguji. Ibtala, menguji Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbuhu, oleh Tuhannya. Uji dengan apa? Bikalimatin, dengan kalimat, beberapa kalimat. Allah kata, dan ketika diuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat. Apa dia kalimat? Kalimat ini ialah syariat yang diturunkan oleh wahyu Allah.
bentuk-bentuk uji, bentuk-bentuk wahyu yang diturun kepada Nabi Allah Ibrahim tentang syariat-syariat tersebut. Kita, apa uji kita? Kita pun diuji dengan dalam ayat Al-Quran. Adakah ujian kita taat dengan dia bila suruhan? Adakah kita taat dengan dia bila larangan? Itu bentuk-bentuk. Tapi kita tak faham Quran. Bagaimana kita tahu kita diuji tak diuji? Tak tahu. Maka ini cerita ni Nabi Allah Ibrahim. Tengok ni. Ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Tuhan dia dengan kalimat-kalimat ini. Ikut tafsir banyak. Kalimat-kalimat ini. Dia ada syariat. Dia ada kalimat yang paling senang kalimat harian. Kalimat harian ini kehidupan harian Nabi Allah Ibrahim. Dia ada fitrah asyara, dia panggil 10 fitrah asas. Apa dia? Cara-cara hidup seharian kebersihan, cara potong kuku, cara bersiwak, cara potong misai, cara ambil wudu, cara cabut bulu ketiak. Ada. Cabut bulu ketiak. Jangan manjang pakai singlet, keluar bulu ketiak. Tak boleh. Islam kena cabut ketiak tu. Cara mencukur bulu ari-ari, semua dinyata dalam kitab tafsir. Mana detail. Itu kehidupan seharian. Kehidupan bagaimana kita dalam kehidupan kebersihan setiap hari. Maka Nabi Ibrahim telah melepasi. Fa'atammahunna. Dia telah menyempurnakan ujian tersebut. Orang kata senang, tapi hari-hari. Hari-hari dia duduk dalam keadaan bersih. Keadaan bersiwak, jaga semua sekali dalam kehidupan seharian dia. Itu yang paling rendah lah. Ada juga ujian dari segi lebih besar lagi. Ujian bentuk tahunan, bulan, berbagai-bagai bentuk ujian. Dan sebesar-besar ujian ialah ujian memperkenalkan tauhid, yakni membaca wahyu-wahyu kepada Raja Namrud. Nabi Ibrahim, ujian dia sanggup kerana menyampaikan wahyu Allah kepada Namrud, dia sanggup dia dibakar. Demi tauhid, dia sanggup dibakar dengan api yang amat-amat besar, api tersebut. Tengok ni. Tengok ujian Nabi Allah Ibrahim. Kemudian apa lagi ujian dia? Ujian dia lagi. Dia sanggup apa dia? Menyembelih anak Nabi Ismail. Dah. Besar tu. Lepas tu apa lagi? Dia sanggup bergaduh dengan mak bapak dia yang menyokong Raja Namrud demi untuk mempertahankan tauhid. Tengok. Dia bergaduh dengan mak bapak dia. Isteri dia sokong dia. Mak bapak dia sokong satu pihak lain lagi. Maka dia pun halau. Bapak dia halau keluar daripada Iraq. Babylon keluar menuju ke Palestin. Menuju dia sambil-sambil sedih. Tapi kesian dengan bapak dia, berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa ayahku. Maka Tuhan warning, cukup-cukuplah Ibrahim, dia syirik, kenapa kamu doa lagi? Dari bahasa kita lah, Allah larang dia tak boleh berdoa kepada bapak dia kerana bapak dia bukan mukmin, bukan seorang Islam. Bapak kamu telah melakukan kesyirikan, yang kamu berdoa dengan dia. Dalil itu kita tak boleh berdoa kepada kerabat-kerabat kita yang bukan Islam maksudnya. Maka itulah. Dan sampai apa lagi? Sampai hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Apa kalimah lagi? Dia sanggup ketika dengan anak dia dah, sanggup anak dia dah. Nabi Ibrahim ni asalnya daripada Iraq. Iraq halau ayah dia halau, pergi ke Palestin. Di Palestin bini dia Sarah seorang je. Lepas tu ada hakim dengan Mesir, dia pergi ke Mesir, anugerah seorang bini lagi, pasal bini dia tak ada anak, tak boleh keluar anak. Dapat Siti Hajar, mengandung. Bila mengandung, ada cemburu di hati Sarah. Perempuan biasa cemburu. Biasa kita mengaji dengan Ustaz Lomar itu, asam garam itu memang cemburu, tak boleh elak. Bila cemburu tengok isteri dia mengandung, maka dia suruh keluar untuk mengelakkan mudarat yang besar. Maka dia bawa isteri keluar atas perintah Tuhan. Maka dia bawa isteri dia ke padang pasir, hantar ke Mekah. Berjalan daripada Palestin pergi ke Mekah, tinggal isteri di tengah padang pasir sedang mengandung. Nak balik semula, nak Siti Hajar pegang baju dia. Wahai Ibrahim, kenapa kamu nak pergi mana tinggal aku ini? Tak cakap, berani sedih cakap. Maka adakah Allah arah kamu? Ayat tu Maka Allah arah kamu? Maka Ibrahim kata, ya. Bila ya, aku berdoa lah. Kalau Allah arah, Allah pasti akan beri aku satu lagi keistimewaan dengan berada di sini. Terus keluar Nabi Allah Ibrahim, tinggal isteri dengan anak, belum beranak lagi pun, berjalan berbunuh keliling hingga keluar air Zam-Zam. Itu hikmah dia lah. Daripada tanah tandus
maka keluarlah Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim keluar balik ke Palestin. Riwayat mengatakan, ini tak dalam Al-Quran lah, mengatakan 3 kali saja dia sempat melawat melawat Nabi Allah Ismail, tiba-tiba sampai wahyu untuk menyembelih. Tengok berjalan pergi tengah suka main, tiba-tiba dia kena sembelih anak. Tengok bagaimana ujian. Bagaimana ujian Allah tentang Nabi Allah. Panjang cerita kita jumpalah. Lepas tu dah ujian sebegitu rupa, 4 ujian sebegitu rupa, fa atammahunna, maka Nabi Ibrahim telah menyempurnakan semua sekali ujian-ujian tadi. Maka bila memandangkan dia kehebatan macam ini, maka sambung sini Allah berfirman, Nabi Allah Ibrahim, qala inni ja'iluka, sesungguhnya aku melantik kamu, aku menjadikan kamu linnasi imama, kepada manusia sebagai imam. Apa imam? Imam ini ikutan turutan ketua lah. Nabi semua sekali tafsir kata macam itu. Dan bahasa lagi ukuran. Imam inilah satu orang yang dijadikan ukuran. Itu pun imam juga. Sesuatu ikutan, sesuatu nabi kepada masyarakat. Sebab Imam Syafi'i, kerana Imam Syafi'i kenapa panggil imam? Kerana Imam Syafi'i kerana dia ada usul fiqh, yang usul tersebut boleh dipakai hingga hari akhirat. Itu imam. Imam dalam bidang fiqh, ikutan dalam bidang fiqh. Begitu juga dengan imam-imam muktabar yang lain. Maka wahai Nabi pun ketua bangsa juga. Maka aku akan jadikan kamu imam, menjadi ikutan, menjadi turutan semua sekali, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim pun sempat bertanya ketika itu, qala, atau melihat dia Allah Maha mengetahui, qala, dan Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, wahai Allah, kalau boleh imam itu bukan untuk aku saja, nabi itu bukan untuk aku saja, tapi tengok ni sayangnya Nabi Ibrahim kepada kita semua. Wa min dzurriyyati, dari zuriat aku. Termasuk kita lah. Kalau kita pun termasuk orang menjadi ukuran, orang beriman, maka kita termasuk doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Panik Allah cerita bagaimana doa dia untuk orang-orang beriman kita ni. Nabi Ibrahim akan beriman. Atas faktulah dalam kita punya dalam tahiyat kita baca apa? Ibrahimiyah punya selawat, kan kita menyebut nama Nabi Ibrahim. Maka qala wa min dzurriyyati, maka jangan lupa juga kepada kaum keluargaku, anak cucuku nanti, wahai Allah. Maka pencerahan Allah, maka Allah menerima doa Nabi Allah Ibrahim. Muqaddar dan takdir dia. Allah menerimalah doa Nabi Allah Ibrahim tadi untuk anak cucu cicit keturunan dia. Walau bagaimanapun ada syarat dia. Apa dia? La yanalu ahdi zalimin. Tidak mencapai tahap iman ataupun tahap ikut tadi kecuali ahdi zalimin, untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim, sorry lah, tak dapat. Orang yang zalim, ada zalim ini, zalim buat dosa-dosa besar, dan zalim yang terbesar, yang zalim syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 jenis zalim kat sini. Allah dalam kitab tafsir mengatakan zalim di sini ialah dalil orang yang melakukan dosa-dosa besar, dan dalil orang yang melakukan dosa yang terbesar, yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang sedemikian rupa tak mampu menjadi ikutan masyarakat ataupun Nabi tadi selepas zaman dia lah. Jelas kan? Maka ini cerita pertama tentang hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Daripada dia keluarlah dia akan Nabi Ismail, dan daripada keturunan itu lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ayat 125. Tengok ayat 125. Maka bila dia dah habis cerita semua dia pergi kali yang kedua untuk membina Kaabah. Kalau kita ingat ayat yang mula-mula dulu, ingat tak? Kita mula-mula Allah nak ciptakan Adam. Wa idh qala Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tu. Nah, wahai malaikat dan jin semua, aku nak ciptakan manusia untuk jadi khalifah. Ayat ni sambungan daripada ayat 125 tadi. Mana khalifah? Apa dia khalifah? Khalifah ini salah satu tafsir dia ialah
manusia yang membuat syariat, memenuhi tuntutan-tuntutan atas muka bumi dinamakan khalifah. Maka tuntutan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, sebagaimana Allah janji dengan malaikat dan jin mula-mula cipta dulu, aku akan jadikan khalifah, maka dia menyahut seruan tersebut. Ketika mana syariat dia ialah mendirikan rumah Allah, yakni Kaabah, maka dia pun buat dua beranak tersebut. Tengok wa iz ja'alnal baita wa iz, dan ketika kami jadikan al-baita, rumah Allah. Al-baita tasfir dia itulah Kaabah tersebut, Baitullah. Dan ketika kami jadikan Baitullah ataupun Kaabah, untuk apa Kaabah tersebut? Mathabatan ni kalau kita rujuk bahasa Arab mana-mana pun, terjemah bahasa Arab, tempat rujukan, tempat tumpuan, ini mathabatan. Maka Allah kata, wa iz ja'alnal baita, ketika kami jadikan Baitullah sebagai mathabatan, tempat rujukan, linnasi, bagi manusia. Maka dibinalah Kaabah. Buat Kaabah, Allah terus memperkenalkan apa dia Kaabah. Kaabah itulah tempat rujukan semua manusia daripada seluruh dunia. Sekurang-kurangnya mengerjakan haji dan umrah. Walau bagaimanapun, banyak tugas lain lagi yang manusia lupa. Zaman Khalifah Ar-Rasyidin, satu dunia dia merintah, ambil urusan pentadbiran, ambil urusan segala urusan untuk agama, dia pusat di Baitullah. Tetapi bila habis zaman kegemilangan Islam, sekarang ini orang menggunakan Kaabah, Masjid Haram hanya sebagai tempat apa? Tempat haji dan umrah saja. Sedangkan mathabatan linnas, tempat rujukan, pergi sana belajar, sana balik ilmu, tidak ada. Pergi sana balik undang-undang, tak ada. Bahkan orang pergi sana tuduh pula orang Mekah itu dengan berbagai-bagai fahaman. Allah kata tak, aku akan jadikan Kaabah ini mathabatan linnas, untuk rujukan, untuk pengetahuan, untuk ikutan Mekah ni pun. Tapi tiba-tiba masyarakat jauh sangat, dia level pula orang penjaga-penjaga kota Mekah ini dengan berbagai-bagai fahaman. Malah berani orang mengatakan dia orang melakukan perkara-perkara jauh sangat dengan Islam, berbagai-bagai. Maka itulah mereka jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka melanggar janji Allah, arahan Allah untuk menjadikan Mekah ialah pusat pentadbiran, pusat belajar, pusat segala-galanya, bukan untuk haji dan umrah saja. Mathabatal, untuk pusat ziarah, pusat semua sekali lah. Tambah yang kedua, wa amna, dan tempat yang paling aman. Jahat macam mana orang Arab jahiliah ketika itu, mereka berjudi, mereka pakai jahat, tapi mereka pasti Kaabah tempat larangan. Mereka tak berani membuat kejahatan di Kaabah. Pasal itu Allah kata dah, itu wa amna, itu kawasan yang paling aman. Jahat boleh, jahat buat tempat lain. Mereka jaga. Pernah sekali Mekah dilanda banjir besar, tak, hingga hancur. Maka Arab duit tak ada nak bina Kaabah balik. Maka diwar-warkan. Kerajaan Arab zaman dulu lah, jahiliah dulu, mewar-warkan bagaimana nak cari duit sebanyak nak menyiapkan Kaabah ini. Mereka tak mampu. Mereka iklan. Tapi syarat mereka iklan, setiap bajet yang orang nak derma untuk bina Kaabah mesti duit halal. Duit riba ke duit maksiat tak dibenarkan. Tengok, orang Arab jahiliah pun tak nak duit macam dia tahu, walaupun dia jahat, tapi dia tahu tempat-tempat suci mesti harta yang bersih. Maka hanya separuh saja, tempat buat separuh hijrah Ismail. Itu baru siap tanya. Maka itulah, maka amanah dia jaga tu. Lepas tu dua dah. Pergi Mekah, kena belajar cara solat. Belajar pasal Allah kata macam tu. Kita tengok orang Arab solat macam mana, cara dia solat macam mana, belajar segala, amalkan ke sini. Itulah janji Allah. Bukan setakat pergi saja. Kita pergi semaya 2 hari, mula cari roti canai mana tempat dah. Nak solat kat bilik je. Itu peyong kita lah. Letih, tak boleh berenggar pada nasi roti canai. Teringat roti canai mamak, pergi cari roti canai di Mekah dah. 2, lepas tu tengok salah lagi ni.
Wattakhizu min maqami Ibrahim, dan kami jadikan wattakhizu min maqami, kami jadikan sebahagian makam. Makam ini tempat Nabi Ibrahim berdiri masa buat Kaabah tersebut. Makam bukan kubur, tempat berdiri dipanggil makam. Maka tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim ketika dia mengatur yang agak panjang tersebut, menikah Kaabah tersebut, maka Allah kata musalla, tempat solat. Tengok ni. Sebab tu bila habis tawaf ada solat sunat tawaf. Tetapi tengok ni, masyarakat didendangkan dengan perkara lain, memperbanyakkan umrah. Kita pergi umrah 2 minggu, kalau boleh 2 minggu dia nak buat umrah. Tapi sini Allah kata, la wattakhizu min maqami Ibrahim. Aku menjadikan makan Ibrahim tempat kamu solat. Nak solat banyak, kena tawaf banyak. Lagi banyak tawaf, lagi banyak peluang boleh solat. Tapi bila kita memperbanyakkan umrah, letih. Tak mampu. Nak pergi keluar umrah, kena keluar kat mikot. Nak keluar mikot tu kena pergi shopping lagi, beli. Nak buat dah. Jadi 2-3 hari dia rehat. Sedangkan di sini kalau kita memperbanyakkan tawaf, memperbanyakkan solat tawaf. Maka ini tuntutan. Wattakhizu min maqami Ibrahim. Nak banyak solat, kena banyak tawaf. Bahkan fatwa kajian Arab Saudi pun, fadilat tawaf jauh besar daripada fadilat umrah. Maka memadaikan sekali 2 kali je. Orang desaklah, kami jauh daripada luar, jauh-jauh belanja 20-30 ribu nak mari umrah, takkan nak umrah sekali. Maka Arab Saudi keluar fatwa baru ni, paling banyak pun buat 2 kali je dia katalah. 2 kali pun niat keluar daripada mikot tadi, kena niat keluar tempat lain, sambil-sambil keluar kita buat umrah. Sampai begitu sekali. Tapi nak beramal dengan hadis ni, mereka beramal dengan hadis dhaif. Sedangkan kita ada hadis yang sahih. Paling sahih hadis, dan paling sahih Al-Quran, paling sahih. Lepas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih lain. Tapi kenapa kita tak nak beramal dengan perkara-perkara yang dalil qat'i macam ini? Wattakhizu min maqami Ibrahim. Maka jelas sebagai pada makam Ibrahim. Jadi kalau kita nak pergi buat umrah bila-bila tambahan kali ke, perbanyaklah tawaf. Bila perbanyakkan tawaf, automatically kita memenuhi arahan Allah memperbanyakkan solat selepas tawaf ini. Boleh? Musalla, Ibrahim musalla. Lepas tu 2. Lepas tu wa ahidna ila Ibrahim, dan kami perintahkan, kami arahkan, wa ahidna ila Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim. Arah apa? Wa Ismail, dan Nabi Allah Ismail. Kami arahkan. Allah kata, kami arahkan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail setelah dia buat Kaabah ini, antahhira baiti, bersihkan rumahku ini. Maknanya ceritanya masjid Kaabah tengah, masjid keliling, bersihlah dia daripada kekotoran zahir dan batin. Sebab tu Mekah kita tengok, kalau kita tengok kan, dia cuci setiap solat waktu kan. Kita marah dengan kadang-kadang dengan dia orang ni. Sekejap lalu tak boleh halang kita punya laluan dah. Itulah janji Allah. Bersihkan, maka Allah memberi hidayah untuk penjaga kota Mekah ini. Setiap waktu dia akan bersihkan. Ada pendapat mengatakan dululah 1 juta sehari belanja untuk bersih. Ada orang cerita, ada dalam kisah-kisah ni, bukan dengan Quran lah. Dia cerita, sesiapa yang terkencing, sakit perut, terberak depan masa ketika tawaf tersebut, dengan cepat mereka selesaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana janji Allah nak bersihkan kawasan untuk tawaf tersebut, begitu cepat dia bersih. Kalau sakit perut, tak boleh elak dah, terkencing, terberak tu. Ketika itu juga dia bersih, tak sampai tercepat. Begitulah Allah bagi peluang dan keistimewaan dan kelebihan kepada penjaga kota Mekah untuk membersihkan daripada kebersihan, daripada titahan kepada Nabi Allah Ibrahim lagi perkara kebersihan ini. Ada orang tanya bagaimana dengan tahi-tahi burung? Banyak tahi-tahi burung merpati dia bagi makan tadi. Fatwa Arab Saudi mengatakan tahi burung tersebut tidak ada masalah kerana kita tidak minta mereka datang sendiri. Tapi kalau tahi manusia tu kena basuh lah. Kalau terpijak ke kena basuh dulu pergi balik. Tapi kalau tahi burung dimaafkan. Itu fatwa Arab Saudi lah. Maka
bila bersihkan, lit-taifi untuk orang-orang tawaf. Kena bersih untuk orang tawaf tadi. Lepas tu, bukan setakat tawaf. Wal akifina untuk orang beriktikaf. Beriktikaf. Maknanya di sini, arahan masjid ada iktikaf. Ini sebagai dalil dia. Ibu segala masjid ada iktikaf. Maka ulama-ulama lain mengatakan semua masjid-masjid lain digalakkan beriktikaf, kerana dengan iktikaf tersebut duduk saja-saja pahala berjalan non-stop. Untung orang beriktikaf di masjid, duduk saja-saja menung tidur ke, dah berjalan pahala tak berhenti-henti. Malah kalau ada wudu, berdoa lagi mereka. Ya, wahai Allah, ampuni dosa dia. Wahai Allah, beri rahmat, tak berhenti. Wahai Allah, ampuni dosa dia. Wahai Allah, bagi rahmat dia, tak berhenti untuk orang beriktikaf. Cuba bayangkan, dahlah beriktikaf, baca Quran lagi, air wuduk lagi, ingat Allah lagi, dalam rumah Allah lagi. Berapa banyak gandaan pahala yang dapat bila kita duduk beriktikaf di Masjid Nabi lah. 100,000 kali ganda setiap amalan yang kita buat. 100,000, cuba bayangkan. Sayang kalau kita pergi sana, duduk lepak kat bilik, duduk kena tertarik kat bilik, tak jadi. Tumpu masa di Masjid Nabi. Begitu juga dengan kita pergi masjid-masjid lain pun, jangan lupa niat i'tikaf. Pasal ini dalil dia. Wal akifina beriktikaf ketika itu. Lepas tu waruka'is sujud, dan juga untuk sujud, solatlah, solat rukuk dan sujud pun semua sekali sama dekat sini. Maka di sini maka ini menandakan kelebihan masjid, tempat Kaabah dan masjid. Maka kita beramal dengan perkara ini, kena jadikan di sana, tapi di sini pun perkara yang sama. Maka penjaga-penjaga surau EQF pun kena ambil, kena beramal lah. Kenapa? Arahan ni, antahira baiti lit-taifiyah. Kita tak boleh tawaf di sini. Tawaf, kenapa tawaf? Pasal tawaf untuk Mekah saja kan? Dia masjid saja, jangan tawaf tempat lain. Ada juga orang sekarang tawaf kat kubur, pada dah mula ada dah. Dia keliling kubur keramat. Tak boleh. Tawaf hanya untuk di Mekah saja. Tapi di masjid-masjid, di surau-surau ada i'tikaf kat sini. Dan tempat solat. Maka bersihlah dia rumah-rumah Allah untuk orang nak beriktikaf dan orang nak solat kat situ. Pasal itu merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kelebihan Baitullah, kelebihan Masjidil Haram, yang siapa buat dia? Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Siapa dia? Atuk kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, jangan kamu anggap keturunan kamu sahaja rapat dengan Allah, rapat dengan Nabi Allah Ibrahim, sama Nabi Muhammad pun daripada keturunan jalur Nabi Ismail juga. Maka kenapa kamu rasa sombong diri kamu dengan mengatakan kamu sahaja bangsa terpilih, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga daripada cucu cicit Nabi Allah Ibrahim juga sama juga. Terimalah keadaan kenyataan macam ini. Dan Allah tambah lagi. Boleh ayat lagi ayat akhir bolehkah? Kau dah tertidur. Ayat terakhir lah. Ayat terakhir ini doa Nabi Allah Ibrahim. Tengok ni. Allah doa dia tu minta untuk kita ni. Kalau orang beriman, kita anak cucu dia akan dapat sama doa. Dan diajar cara-cara berdoa supaya kita minta apa yang Nabi Allah Ibrahim minta. Kita ini pergi ke mana tempat, keberkatan pergi Mekah mana ke, kita minta dua aja. Wahai Allah, panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Pasal orang kita nak makan sedap, nak hidup panjang. Ini masalah kita ni. Dia tak takut dengan akhirat, tak takut. Dia nak dunia aja. Nak perut dia buncit, umur panjang. Itu dia nak je. Itu dia minta dah. Tapi kena belajar. Tengok bagaimana doa Nabi Allah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim, dan berkata Nabi Allah Ibrahim. Atuk kita ni. Wa idh qala, dan ketika berkata Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'al haza, wahai Tuhanku, aj'al haza baladan, jadikanlah ini negeri. Ketika dia sedang buat Kaabah tersebut, dia berdoa, wahai Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah baladan, ini negeri, aminan, yang aman. Tidak ada darurat, tidak ada peperangan, orang tak boleh merosakkan Kaabah ini. Dah pernah berlaku tentera Abrahah menyerang kota Mekah kan? Nabi belum lahir lagi. Tahun gajah sebut. Gajah. Dengan tentera bergajah, dia pergi serang kota Mekah. Semua orang Mekah lari. Mengeluar lari.
Orang tanya Abdul Muttalib, kamu takut ke tinggal ni? Dia kata Allah jaga Mekah. Dia kata apa nak takut? Dia kata. Tengok nampak tak? Dia yakin dengan Allah SWT. Tengok dengan sebab doa Nabi Allah Ibrahim, balad aminan, dengan aman, maka semua tentera gajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Dajjal tak boleh masuk kota Mekah dan Madinah. Dijaga. Kerana itu perkara-perkara gaib yang kita hanya mampu dengar, Allah nyatakan saja. Sekadar kita mendengar dan beramal dan beriman dengan perkara ini. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Pertama, yang kedua, yang kering kontang tak ada orang duduk ketika ni. Hanya menunggu mati. Ketika Nabi Ibrahim hantar Siti Hajar ke Mekah, dia kata ketika itu hanya menunggu kematian. Tidak ada peluang untuk hidup. Pasal kering kontang. Tak ada air. Tengok, Allah jaga. Pasal Siti Hajar takut. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jadi berbagai-bagai bentuk. Dengan ada air, dengan orang duduk. Bila ada air ini syariat, ada sumber sebagai penghidupan, maka orang ramai pindah ke sana kemudian. Lepas tu tengok doa lagi ni. Warzuq ahlahu, dan beri rezeki kepada penduduknya. Tengok doa. Sesiapa yang duduk kat Mekah ini, berilah rezeki kepada semua penduduk-penduduknya, minas samarati, daripada buah-buahan. Tapi man amanah, untuk orang beriman saja. Tengok limit doa ni. Wahai Allah, wahai Tuhanku, bagilah rezeki buah-buahan yang melimpah ruah di Mekah ini. Tak, dalam bahasa katanya, apa semua jenis buah-buah ada di Mekah ini, tapi man amanah, untuk orang beriman saja. Dia tak berdoa untuk orang tak beriman. Itu doa dia, doa dia tu. Sebab tu kita tengok sekarang ini di mana-mana di Mekah tersebut, Madinah, semua buah-buah ada, setiap musim dia ada. Pasal tengok hikmah dia. Walaupun bukan hidup negeri dia, tapi orang lain berniaga datang bawa tempat dia. Hikmah doa dia juga. Man amana minhum, daripada mereka kepada Allah. Man amana minhum billah, kepada Allah saja, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhirat. Ini saja layak dapat rezeki tadi ikut doa Nabi Allah Ibrahim. Walau bagaimanapun Allah makbulkan doa tersebut, tapi ada tak syarat dia. Tengok ni. Qala, Allah kata berfirman, wa man kafara, dan orang-orang kafir aku bagi juga. Tengok Allah kata, wa man kafara, wahai Ibrahim, untuk kamu minta untuk orang beriman saja, tapi aku ini Maha Pemurah, aku Ar-Rahman, aku Maha Pemurah. Manusia hamba lawan aku ke, beriman dengan aku ke, tetap aku bagi rezeki dunia. Kerana rezeki dunia bagi aku tidak ada nilai, wahai Ibrahim. Bahkan kalau dibanding dengan 11 sayap nyamuk pun, dunia yang kamu terkejar-kejar cari siang malam hingga lupa Allah ini, sebenarnya jauh lebih berat 11 sayap nyamuk sebenarnya. Tapi kamu tertipu, wahai manusia, dengan seronok sangat tinggal dunia, tidak berusaha nak menyediakan tempat di akhirat. Sepatutnya kita ni dah buat mahligai yang besar di hari akhirat. Bukan payah pun dah. Kita jawab orang azan dengan penuh. Lepas dia kata la ilaha illallah, kita jawab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ikut macam tadi, maka kamu telah buat satu istana dalam syurga. Senang. Dan buat berbagai-bagai amalan sunnah yang lain. Kita preparation untuk membuat rumah mahligai yang besar dalam syurga. Tapi kita tidak merancang perkara ini. Kita sanggup lagi membuat rumah sewa demi rumah sewa demi rumah sewa untuk dunia yang sementara ini. Tapi kalau buat rumah sewa, digunakan hasil dia untuk jalan Allah, untuk tujuan pergi hari akhirat, amat-amat bagus sekali. Yang tak naknya, kejar lagi dunia, buat lagi dunia, menjadi bakhil dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berusaha untuk menjadikan pembinaan rumah dalam syurga kita terhalang maksudnya. Maka Allah kata, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, aku beri buah-buah, berbagai-bagai jenis buah atas dunia ni, aku bagi kesenangan mereka, aku bagi rezeki kepada mereka semua. Pasal apa? Qalilan, amat sedikit saja dari segi kemewahan sebenarnya. Kemewahan kesedapan dunia ini ternilai bagi aku, Allah Subhanahu Wa Taala, pasal amat sedikit kemewahan tersebut nak banding dengan kemudian hari akhirat. Dan orang tersebut yang aku bagi rezeki,
Aku bagi kemewahan, aku bagi segala-gala kenikmatan dengan dia, tapi dia tak bersyukur dengan aku. Tema ayat tadi, dia tak bersyukur, dia tak balas jasa aku, dia tidak berusaha duduk dalam majlis-majlis ilmu, apa-apa saja, maka summattaruhu, maka aku paksa dia, taruhu, aku paksa dia ila azabin nar, bila mati aku heret dia ke dalam neraka jahanam. Aku bagi nikmat, dia tak bersyukur dengan aku. Dia sanggup menjadi hamba kepada Tuhan, pada nikmat tadi ya. Aku bagi rupa parah dia cantik. Nah, nikmat aku tu badan putih, tinggi, handsome. Contoh sini tak ada sini. Sini ada. Sebut orang ada sini yang handsome ni ada juga. Handsome, tapi dia guna kehandsomean ni tadi untuk buat perkara-perkara jahat dengan perempuan-perempuan lain sebagai contohnya. Semua perempuan tergila-gila dengan dia sebagai contoh lah. Maknanya salah guna. Dia sanggup menjadi hamba nikmat cantik lawa tadi. Begitu juga kalau Allah bagi nikmat harta, dia guna harta tadi untuk menjadi hamba nikmat tadi. Itu Tuhan punya nikmat tak bagi itu ayat ni. Maka dah ulang tadi, dah nyata tadi. Maka aku paksa dia ila azab, pasal kepada azab, pasal dia tak kenal aku, tapi dia hanya menjadi hamba nikmat aku tadi saja. Tuhan punya nikmat dia tak kenal, dia kenal nikmat saja. Tuhan punya nikmat dia tak menjadi hamba, dia menjadi hamba kepada nikmat tadi saja. Itu maksudnya. Maka orang macam ini tak layak dapat pengampunan, tak layak dapat rahmat. Selayak bagi dia ialah azab binar, azab neraka jahanam saja. Dan azab neraka jahanam ini Allah ulas tambah lagi, wabisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada langsung dapat perbandingan dengan dunia. Walau susah mana macam dunia pun, pergi ke hari akhirat amat-amat mengerikan kalau kita masuk golongan yang tak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah doa, bab doa. Maka itu doa tak sempat habis ni. Tak sempat doa tentang perkara untuk kita lah. Doa satu doa baru. Doa untuk murah rezeki, doa untuk mendapat tempat yang aman. So dia 3 doa lagi tak sempat lagi. InsyaAllah kita sambung doa Nabi Allah Ibrahim untuk kelahiran Nabi, untuk kita orang-orang beriman, dan untuk semua mukminat muslimat semua sekali. Dalam ayat yang berikutlah, doa-doa dia ini Allah nukilkan dalam Al-Quran, doa Nabi Allah Ibrahim, supaya kita belajar apa jenis doa, permohonan-permohonan kepada Allah yang sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ajar kita bagaimana cara-cara berdoa supaya doa tersebut sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita baca balik dalam siri yang seterusnya. Wallahu taala alam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma faqina fid du'a alimna tawil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi